Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, walillahi 'alan nas, Allah SWT telah meletakkan tanggungjawab ke atas manusia supaya datang ke Baitullahil Haram ini bagi mereka yang mampu sampai kepadanya. Sebaliknya, mereka yang enggan setelah mempunyai syarat-syarat yang cukup, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah SWT Maha terkaya dia daripada sekalian alam ini. Allah SWT tidak memerlukan, tetapi diberi peluang ini kepada hamba-hambanya berdasarkan kepada limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kita pada kali ini tentang haji, dari segi ta'rifnya, dari segi hukum mengerjakan haji, dan kita akan mengenali beberapa rukun dan syarat-syarat haji. Haji tersebut dalam Quranul Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan dibaca yang kedua dengan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji boleh dibaca dengan hajju ataupun hajj. Kedua-duanya memberi makna. Hajj dengan makna menuju ke satu tempat, dengan qasad, dengan menuju, dengan tujuan yang satu, pergi ke suatu tempat itu. Itu makna hajj, al-qasd wal iradah. Qasad, menuju ke satu tempat dengan kehendak, dengan tujuan yang tertentu. Apabila kita lihat haji dari sudut maknanya syar'i, istilah syar'i, haji itu ialah menuju ke Baitullahil Haram pada bulan-bulan yang tertentu dengan syarat-syarat dan amalan yang tertentu. Itu di antara takrif yang paling ringkas. Ataupun haji itu iaitulah menuju ke Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji dengan niat untuk mengerjakan amalan-amalan haji yang telah ditentukan oleh Allah SWT pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Melalui takrif ini kita dapat faham bahawa haji, apabila seorang itu berkata saya nak pergi haji, dengan erti dia telah keluar daripada rumahnya dengan niat untuk mengerjakan suatu ibadah pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan-bulan haji ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran Karim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu iaitulah pada beberapa bulan yang tertentu. Ahli-ahli tafsir menjelaskan bulan-bulan yang tertentu itu iaitu bermula pada 1 Syawal sehinggalah terbit fajar pada hari 10 daripada bulan Zulhijjah pada tahun itu. Dan dalam amalan-amalan yang tertentu, iaitulah bermula daripada niat, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar, bermabit, dan lain-lain lagi. Adapun tempat-tempat yang telah ditentukan itu, iaitulah haji itu mesti pergi ke Baitullahil Haram, dan haji juga mesti sampai ke Arafah. Karena sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu maknanya pergi ke Arafah. Sesiapa yang tak pergi haji, duduk di Mekah berpuluh tahun, bukan hanya duduk 40 hari seperti zaman kita hari ini, orang itu tetap tak dapat haji. Jadi daripada takrif ini kita faham bahawa haji dengan makna qasad, niat keluar daripada rumah menuju satu tempat, iaitulah Makkah Al-Mukarramah, untuk mengerjakan ibadah yang tertentu yang telah disebutkan tadi. Sama juga dengan umrah. Apabila disebut tentang umrah, umrah itu dengan makna ziarah, keluar untuk ziarah.
dengan dari sudut ta'rif istilahnya, umrah iaitulah keluar ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah dengan amalan-amalan yang tertentu. Lebih ringkas. Kerana di sana ada perbezaan di antara haji dan umrah yang akan kita jelaskan nanti insya-Allah. Haji dan umrah adalah satu gandingan. Dua amalan yang wajib ke atas umat ini untuk melakukannya. Kerana firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kamu dan umrah kamu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah suatu ibadah yang besar, yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 rukun. Yang pertama sekali syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadah 2 kalimah syahadah. Kemudian melakukan salat, mengeluarkan zakat bagi orang yang mempunyai kemampuan, berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelimanya al-hajj. Mungkin dari sudut tertib, susunan, satu tertib yang mantiki yang cukup indah dalam syariat ini. Karena itulah disebut oleh alim ulama kita, syariat Islam asy-syari'atul ilahiyah, suatu perundangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dilaksanakan pada semua tempat, semua masa, semua zaman, dan kepada seluruh jenis manusia. Kita tak boleh kata jenis ini tak sesuai dengan dia, tak ada. Semua manusia sesuai. Oleh kerana haji memerlukan kepada sihat tubuh badan, haji juga perlu kepada keuangan, maka dalam perundangan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah letak walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala memfardukan haji ini ke atas mereka yang mempunyai kemampuan. Kemampuan di sini iaitulah kemampuan dari sudut fizikal, dari sudut kehidupannya, dan kemampuan dari sudut materialnya. Maka kemampuan di sini, alim ulama kita telah menafsirkan di sini, iaitulah az-zad war rahilah. Kemampuan itu dengan makna zat, ada bekalan, ada makan, war rahilah, ada kenderaan, ada kapal terbang yang akan membawanya, dan ada makanan untuk dimakan di sana. Haji adalah suatu rukun Islam yang besar. Peluang Allah Ta'ala beri kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana yang telah kita dengari dan kita pelajari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang kelebihan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi ka yaumi waladat ummuh. Sesiapa yang melakukan haji dan dia meninggalkan larangan-larangan dalam waktu haji, rafas, tentang perkara yang berkait dengan wanita, dengan perempuan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak melakukan perbantahan, orang ini diberi jaminan raja'a min zunubihi, keluarnya daripada dosanya, sebagaimana keluar seorang anak itu daripada perut ibunya. Begitu hebat sekali seorang sahabat, Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Sewaktu beliau datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisytiharkan dirinya masuk Islam, pada waktu itu beliau telah mengholor tangannya untuk bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah. Rasulullah telah mengholor tangannya untuk menyambut salam Amr. Tiba-tiba Amr telah menarik tangannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam terkejut, "Wahai Amr, kenapa Amr? Apakah kamu cancel, tak jadi nak masuk Islam?" Amr kata, "Tidak ya Rasulullah. Tidak sama sekali. Tetapi sebelum saya mengisytiharkan diri saya sebagai seorang Islam, lebih dahulu saya nak minta satu syarat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syarat apa wahai Amr?" Syaratnya minta Allah Ta'ala ampun semua kesalahan saya, dosa-dosa saya yang lepas. Di mana Amr ini seorang yang hebat, waktu mudanya sering pagi-pagi bersiap sedia untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amru, "Ya Amru, ama alimta ya Amr? Apakah kamu tidak ketahui ya Amru bahwasanya al-hijrah tahdimu ma qablaha?" Hijrah yang dilakukan daripada Mekah ke Madinah akan menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Dan Islam yang kamu masuk ini akan menghapuskan semua dosa kamu yang lalu. Dan haji yang dilakukan itu juga yahdimu ma qablahu, akan meruntuhkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lepas. Ini satu nikmat yang besar. Karena itulah apabila seorang itu mengerjakan haji, ia disebut sebagai orang yang mendapat kehidupan yang kedua. Setelah melalui liku-liku hidup yang pertama dulu penuh dengan dosa dan maksiat. Apabila mereka mengerjakan haji, mereka telah diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu mereka telah keluar daripada dosa, daripada perut ibunya, seperti seorang kanak-kanak yang tidak berdosa. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Rasulullah telah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Selangilah di antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena haji dan umrah ini akan menghapuskan kefakiran. Seperti api menghapuskan kotoran besi-besi dan sebagainya. Demikianlah haji menghapuskan dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa dan maksiat yang ada ke atas orang itu. Itu maksudnya. Haji itu menghapuskan kefakiran. Mungkin di sini akan timbul persoalan, bagaimana menghapuskan kefakiran? Sedangkan seorang itu pergi haji, terpaksa menghabiskan duit yang begitu banyak. Berpuluh ribu, ada yang sampai ratusan ribu. Bagaimana kita mengatakan ia menghapuskan kefakiran? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita jangan lupa, tidak ada dalam fakta sejarah apabila orang ini balik daripada haji, merempat, tak ada duit, tak ada. Yang ramainya, yang majoritinya apabila mereka balik daripada Mekah, terus pergi mendaftar lagi, kerana rindu untuk sampai lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Terlalu banyak kelebihan-kelebihan haji yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, muslimin dan muslimat yang punya kemampuan, janganlah menangguh-nangguhkan mengerjakan haji, karena penangguhan ini akan merugikan kita. Haji yang difardukan ini mempunyai beberapa syarat. Apabila sempurna syarat ini, maknanya orang itu mesti katanya mengerjakan haji. Yang pertama, haji ini difardukan ke atas orang-orang yang Islam, muslimin. Orang yang bukan Islam tidak dituntut ke atas mereka. Kalau mereka lakukan haji pun tidak diterima. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak begitu betul pemikirannya, maka orang ini tidak cukup syarat kewajipan haji ke atasnya. Namun kalau mereka mengerjakan haji, haji mereka boleh diterima kalau mereka lakukannya dengan cukup syarat, dengan cukup rukunnya dan wajibnya. Yang ketiga, dia itulah baligh, orang yang sudah cukup umurnya. Bagi orang lelaki, sama ada umurnya 15 tahun atau telah bermimpi. Bagi orang perempuan, sama ada cukup umur ataupun telah datang haid. Ini dinamakan orang yang sudah baligh, orang yang sudah sampai taklif ataupun tanggungan keberatan syariat Allah SWT ini ke atasnya. Yang keempat, kemampuan
kemampuan seorang itu untuk mengerjakan haji. Yang kelima, iaitulah merdeka. Apabila cukup syarat-syarat ini, maka orang ini diminta supaya melakukan haji. Apabila seorang ini nak melakukan haji, maka menjadi kewajipan ke atasnya mempelajari hukum hakam tentang haji. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan haji, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dengan sabdanya, "Khuzu anni manasikakum." Nabi mengatakan, ambillah pekerjaan haji kamu daripada amalan yang telah aku lakukan ini. Bagaimana seorang itu nak mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya pelajaran, tanpa adanya pengetahuan tentang apakah amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa mengerjakan haji. Maka di sini akan dijelaskan kepada muslimin dan muslimat, yang pertama rukun haji, yang kedua kita akan berpindah kepada wajib haji. Rukun, apa arti rukun? Rukun iaitulah suatu perkara, suatu amalan yang kalau tidak dilakukannya, maka haji seorang itu tidak sempurna, tidak sah dan tak jadi haji. Tak jadi haji. Itu makna rukun. Yang kedua, wajib haji. Wajib haji iaitulah amalan-amalan yang mesti dilakukan oleh seorang yang mengerjakan haji, tak boleh ditinggalkan dengan begitu saja. Sekiranya ditinggalkan, maka di sana ada dua kategori. Ditinggalkan dengan sebab apa? Ditinggal dengan sebab uzur atau sakit atau apa-apa sebab, maka dia wajib ke atasnya membayar dam dan tidak berdosa. Sebaliknya, kalau seorang itu tinggal dengan sengaja yang tidak ada sebab apa-apa, maka dia kena bayar dam dan dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana melanggar atau meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan ke atasnya tanpa keuzuran yang dibenarkannya. Rukun haji ada 6 perkara. Rukun haji ada 6 perkara. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf haji atau tawaf ifadah, yang keempat sa'i di antara Safa dan Marwah, yang kelima bercukur atau bergunting, yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Itu rukun haji. Kita hitung pula wajib haji juga ada 6 perkara. Yang pertama, berniat di miqat. Coba tuan-tuan perhatikan perbezaan di antara dua. Yang pertama, berniat di miqat. Yang kedua, meninggalkan semua larangan ihram yang 13. Yang ketiga, bermalam ataupun bermabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar Jamrah Aqabah pada hari yang ke-10 Zulhijjah, pada hari raya. Yang kelima, bermalam atau bermabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik 11, 12 ataupun ditambah lagi dengan 13. Yang keenam, iaitulah melontar 3 jamrah pada hari 11, 12 atau ditambah lagi pada hari yang ke-13. Itu perbezaan di antara rukun dengan wajib. Adapun umrah, rukun umrah ada 5. Kurang 1 daripada haji. Yang pertama niat, sama. Yang kedua rukunnya tawaf ifadah, tawaf umrah. Yang ketiga sa'i di antara Safa dan Marwah, sa'i umrah. Yang keempat bergunting atau bercukur. Yang kelima tertib. Umrah ni tak ada tertib pada kebanyakan rukun, tertib sahaja. Wajib umrah ada 2, iaitu berniat ihram di miqat dan meninggalkan larangan ihram.
kita kembali semula kepada perbincangan kita, iaitulah tentang rukun haji. Yang pertama, niat. Niat haji itu, apa makna niat? Niat iaitulah qasad. Satu keazaman dalam hati bahawa aku nak mengerjakan haji. Nawaitul hajjah, saja aku mengerjakan haji. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya niat. Ini rukun. Dalam wajib haji tadi, wajib berniat di miqat. Wajib berniat di miqat. Itu beza. Rukun tu niat sendiri. Tempat nak niatnya di mana? Di miqat. Apabila disebut tentang miqat, yang menjadi wajib orang yang melalui jalan-jalan ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waqata, telah membuat miqat. Bila sebut tentang miqat, dia ada dua miqat. Satu dipanggil miqat makani, satu lagi dipanggil miqat zamani. Miqat makani iaitu miqat tempat. Orang yang nak pergi haji atau nak pergi umrah, maka dia mesti berniat ihram di mana? Di miqat. Kalau jemaah haji daripada Malaysia naik kapal terbang, sebelum sampai di Jeddah, lebih kurang dalam setengah jam, ia akan diberitahu oleh anak-anak kapal bahawa kita akan melintasi miqat Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini bukan miqat kita asalnya, tetapi oleh kerana kita lalu di atasnya, maka wajib kita berniat apabila kita melintasi udara Qarnul Manazil. Itu bagi jemaah yang nak terus ke Mekah. Kumpulan yang kedua, mereka akan pergi dahulu ke Madinah. Maka apabila melintasi miqat Qarnul Manazil, mereka tidak perlu berniat. Turun di Jeddah, naik bas pergi ke Madinah. Dari Madinah, apabila mereka nak melakukan haji atau umrah nanti, maka wajib ke atas mereka melakukan niat ihram haji atau umrah di miqat Ahlul Madinah, iaitu namanya Abyar Ali, ataupun dalam hadis disebut dengan nama Zulhulaifah. Inilah miqat yang paling jauh di antara Abyar Ali dengan Mekah, lebih kurang 430 kilometer. Jadi bila sampai di Abyar Ali atau Zulhulaifah, wajib ke atas orang yang lalu di kawasan itu mesti melakukan berniat di sana, sama ada umrah ataupun haji. Di sini timbul persoalan tentang perempuan-perempuan yang haid. Apakah mereka juga mesti berniat di sini? Atau boleh menangguhkan bila sampai di Mekah nanti, bila selesai haid dia mandi, keluar balik pergi ke Tan'im atau Ja'rana, berniat di sana, masuk balik? Jawabnya tidak. Setiap orang yang dalam hatinya niat nak mengerjakan haji atau umrah, bila lalu kawasan miqat ini, maka wajib ke atas mereka berniat di situ, tak kira sama ada lelaki atau perempuan, dalam keuzuran atau tidak. Itu miqat. Ada lagi miqat yang lain disebut sebagai Qarnul Manazil, Yalamlam, Al-Juhfah. Itu miqat yang telah disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita yang datang dari Malaysia, miqat yang utama kita iaitu Qarnul Manazil, ataupun kita akan pergi ke miqat Abyar Ali atau Zulhulaifah di Al-Madinatul Munawwarah. Apabila seorang ini sudah siap berniat ihram, timbul lagi satu soalan tentang adakah tidak di sana bagi orang yang ada kebimbangan tidak dapat melaksanakan haji. Jawabnya ada satu cara, dipanggil dengan nama niat bersyarat, al-ishtirat. Niat bersyarat ini pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat namanya Duba'ah binti Zubair. Duba'ah ini sewaktu nak pergi ke Mekah, dia rasa bimbang dengan kesakitannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepadanya, haji washtariti, haji dan bersyarat. Bagaimana caranya? Setelah kita niat saja aku mengerjakan haji atau umrah,
Niat ini khusus untuk orang yang bimbang saja. Orang yang ada kesihatannya tak baik, contohnya dibimbangi, mungkin jantungnya akan sakit atau sebagainya. Atau orang perempuan yang nak pergi umrah, dia duduk di Mekah dalam 3 atau 4 hari, 5 hari, sedangkan periodnya begitu lama, maka baik dia berniat secara bersyarat ini. Apa caranya? Mereka mengatakan, in habasani habisun famahilli haisu habastani. Ya Allah, selepas mereka berniat, mereka sambung dengan bacaan ini, ya Allah, dengan bahasa Melayu pun tak apa, sekiranya saya tidak dapat melaksanakan umrah saya ini, tidak dapat melaksanakan haji saya ini, dengan sebab-sebab, dengan halangan-halangan tertentu, maka saya boleh buka ihram saya di tempat itu. Jadi kalau berlaku kes, rombongan nak balik dah, waktu umrah contohnya, orang perempuan ni belum dapat lagi melaksanakan tawaf umrahnya, takkan dia nak balik dengan ihram dia? Banyak risiko yang berlaku. Pada waktu itu, dia boleh buka ihram di Mekah, fasah, cancel umrahnya itu, tak dapat apa-apa, dan apabila ada kelapangan nanti datang balik. Tapi kalau nak cancel haji, hati-hati, kerana haji ini bukannya boleh datang dengan mudah, perlu pada belanjaan yang besar dan sebagainya. Jadi niat bersyarat ini bukan untuk semua orang. Mintalah nasihat pakar-pakar rojo ataupun pembimbing-pembimbing yang ada bersama dengan muslimin dan muslimat dalam rombongan itu, supaya niat ini kena pada tempatnya, insya-Allah.